Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Noliana Syafiqah Faiz untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Sempena bulan Ramadan yang mulia, satu program penghayatan dan pembudayaan Al-Quran telah diadakan pada 8 April 2022 bertempat di Surau Al-Faizin, Majlis Sukan Negara. Program yang dihadiri oleh pegawai dan anggota MSN itu dibimbing 3 orang qori dan qoriah yang telah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 61, manakala pentausiah pada program kali ini Tuan Haji Abdul Rashid Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara. Chef Dimission Kontingen Malaysia ke Vietnam, Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad menaruh harapan dengan menyatakan kontingen negara menyasarkan untuk berada dalam kelompok 3 teratas dari segi jumlah pungutan pingat pada Tamasya Sukan Si Vietnam Bulan Harapan. Beliau berkata demikian semasa sesi lawatan dan tinjauan persiapan atlet renang, terjun, gimnastik, gym rama serta wushu di Bukit Jalil pada 11 April. Menurut beliau lagi, tiada alasan untuk tidak kompetitif atas kekangan COVID-19 kerana situasi sama turut melanda semua atlet dunia dan kesemuanya terserah kepada komitmen tinggi atlet negara untuk berjaya dalam acara yang disertai. Dalam pada itu, satu bengkel penetapan sasaran pingat kontingen Malaysia ke Sukan Si Vietnam 2021 telah diadakan di Hotel Marriott Putrajaya pada 13 April yang lalu. Bengkel yang dipengerusikan Ketua Kontingen Negara Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad ini turut dihadiri Wakil Persatuan Sukan Kebangsaan, pengurus pasukan dan jurulatih daripada 37 jenis sukan bertujuan mengkaji serta menetapkan sasaran pingat yang bakal diperoleh kontingen negara serta merangka strategi untuk memastikan sasaran pingat dapat dicapai. Turut hadir ke bengkel tersebut, Timbalan Ketua Kontingen Puan Afrita Aryani Nasril dan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib. Kami mulakan berita persiapan kontingen Malaysia ke Sukan Si Vietnam dari lapangan olahraga. Ketua Jurulatih Olahraga Muhammad Mansyahar Abdul Jalil yakin kem olahraga mampu membawa pulang 5 pingat emas dari Vietnam. Keyakinan itu dilaungkan berdasarkan barisan atlet yang menggalas cabaran negara edisi kali ini adalah yang terbaik. Muhammad Mansahar yakin sasaran 5 pingat emas ditetapkan Kesatuan Olahraga Malaysia bagi edisi kali ini adalah sasaran yang realistik. Beliau percaya ia bukan sesuatu yang mustahil dan menaruh keyakinan dengan kemampuan anak-anak buahnya. Dengan barisan atlet seramai 36 orang, kategori A 18 dan kategori 18 juga. Jadi saya yakin bahawa apa yang telah dinyatakan iaitu 5 sasaran pingat emas itu adalah satu yang realistik berdasarkan kepada pencapaian semasa atlet yang kita sedia ada pada buat masa ini. Jadi saya rasa itu di antara sasaran yang baik dan insya-Allah lah kalau ada rezeki adalah tambahan pingat lagi daripada 5 tersebut, insya-Allah. Beliau turut menjelaskan seramai 13 orang atlet akan menyertai kejohanan terbuka Singapura pada 16 dan 17 April sebagai persiapan terakhir sebelum ke Vietnam. Dalam pada itu, atlet lari berpagar Raizam Shahwan Sofian nekat merampas kembali pingat emas yang terlepas di Filipina pada 2019. Dan saya akan bertanding dengan atlet 21, 23, 24. So itu bagi satu camparan lah untuk saya, tapi tidak pas saya akan ambil. Saya tahu saya ada mempunyai satu experience, so saya akan guna experience saya untuk melawan negara seperti Singapura, Indonesia, Filipina, Laos, Thailand, ya. So negara-negara antara semua yang pencapaian. Untuk rekod, skuad olahraga negara membawa pulang 5 emas, 9 perak dan 7 gangsa sekaligus menamatkan saingan di kedudukan keempat keseluruhan. 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa yang diraih di Kemboja baru-baru ini melonjak semangat skuad karate untuk menuai pungutan pingat yang lebih baik di Vietnam nanti. Namun, jurulatih
R. Puvaneswaran tidak mahu anak-anak buahnya terlalu selesa dengan pencapaian tersebut dan menyifatkan kejohanan Persekutuan Karate Asia Tenggara dan Sukan Si adalah berbeza. R. Puvaneswaran mengakui amat berpuas hati dengan pencapaian di Kemboja, namun mengingatkan atlet agar tidak menabik dada dengan keputusan tersebut. Sebaliknya, menjadikan kejohanan tersebut sebagai medan memperbaiki kelemahan untuk melakukan aksi lebih baik di Vietnam nanti. Pertandingan SEACAF dan Sukan Si adalah berlainan. Dari segi emosi, tamasha, competition, pressure, judging is totally different. Tapi kita telah melakukan yang terbaik di SEACAF dan ini akan memberi drive untuk semua atlet-atlet kita yang akan bertanding di Sukan Si. Dalam pada itu, R. Sharmendran yang baru pulih dari kecederaan mengakui edisi kali ini amat mencabar baginya memandangkan beliau perlu bekerja keras untuk berada di prestasi terbaik sebelum berlepas ke Hanoi. For now, saya ada lagi 6 minggu untuk prepare myself. So, saya pergi SEACAF and I only fought in the team 2 rounds. I know that's like mostly where I have to improve. And 75 category is not easy this year, so yeah, we're catching up. Like it's a few new phases there. So next 6 weeks is very tough for me to prepare. 12 minggu preparation for SEA Games. It's realistic because last SEA Game I was away with Andres for 3 months. This SEA Game I was away here like after surgery. It's going to be very tough for me, but definitely I'll give my best to do whatever I can. Sukan Si edisi ke-31 ini, Persekutuan Karate Malaysia meletakkan sasaran 3 emas. Kem Pencaksilat Negara sudah bersedia berdepan cabaran peraturan baru yang akan dilaksanakan di Sukan Si Vietnam bulan depan. Peraturan baru ini mula dipersetujui oleh Badan Naungan Antarabangsa pada 2020 dan mula dipraktikkan di Kejohanan Silat Asia Tenggara di Singapura pada Februari lalu. Latihan intensif selama 2 minggu di Langkawi baru-baru ini digunakan sebaiknya pasukan silat negara memperbaiki kelemahan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan baru yang akan digunakan di Vietnam nanti. Jurulatih Pencaksilat Negara, Mazlan Syari berkata, Barisan Pesilat Negara diberi pendedahan secara menyeluruh mengenai peraturan baru tersebut yang disifatkan sebagai lebih terbuka dan ekstrim. Untuk peraturan baru yang kami training dekat Langkawi, ada perubahan-perubahan yang saya buat. Ada yang kelemahan masa game di Singapura yang lepas. Saya ubahkan semua teknik-teknik yang kita boleh pakai untuk mengatasi Singapura dan Vietnam. Jadi kekuatan di game di Singapura adalah tuan rumah Singapura dan Vietnam sebagai tuan rumah SEA Games. Jadi saya cuba yang terbaik untuk latihan dalam masa 2 minggu di Langkawi untuk perbaiki latihan-latihan dan cara untuk mengatasi negara-negara tersebut. Jadi peraturan baru ini bagi atlet-atlet dah dapat menguasai sepenuhnya untuk SEA Games di Hanoi nanti. Antara peraturan baru yang bakal dihadapi ialah pesilat dibenarkan membuat pukulan dan tendangan lebih bebas terhadap lawan termasuk menggunakan siku dan lutut. Dalam pada itu, bagi pemenang 4 kali Sukan Si, Muhammad Al-Jufri Jamari akan beraksi dalam kategori baru daripada kelas E ke kelas lebih berat iaitu kelas F. Bukan senang untuk kita untuk mencapai satu di mana peak untuk kita selesa dengan kelas tersebut. Jadi kelas F ni ialah kategori kelas berat. Jadi kelas E ni dia kategori yang ringan dan memerlukan kelajuan. Jadi kelas F ni dia memerlukan power. Jadi kita nak adapt dan dalam jangka masa yang pendek bukan sesuatu perkara yang mudah lah. Untuk penyertaan di Hanoi, skuad silat negara yang bakal menyertai kesemua 16 acara yang dipertandingkan meletakkan sasaran 3 emas, masing-masing 2 dalam acara tanding dan 1 menerusi seni. Skuad Wushu membariskan 80% muka baru bagi menggalas cabaran negara ke Vietnam.
Rata-rata yang mewakili negara kali ini adalah kali pertama beraksi di Sukan C. Skuad Wushu negara bakal menampilkan atlet muda di pentas Sukan C edisi kali ini. Jurulatih Loh Chun Hao berkata, walaupun dibarisi atlet baru, beliau yakin kemampuan mereka menghadiahkan pingat untuk negara. This time punya untuk yang Filipin punya to go itu event kan. Yang kali ni kita send budak yang terbaru. Dia kali pertama pergi SEA Games ni. Sebab acara tu untuk tim kita pun selalu maintain result yang okey lah, not bad. So kali ni kita pun harap dia pun boleh dapat result yang bagus lah sebab atlet ni pun kali pertama pergi SEA Games. Bagi pengurus pasukan, Chong Fok Yan turut percaya skuad Wushu tidak akan menghampakan kontingen negara untuk membawa pulang 2 pingat seperti yang disasarkan. Kali ini, pasukan Wushu kita letakkan sasaran emas lah. Tapi kita masih potensi membawa 2 pinggan, boleh lah. Kita cubalah. Macam coach cakap, tahap kita memang tak lemah. Tapi kali ini 80% adalah orang baru. Lagipun, tim Wushu dalam tempoh 2-3 tahun ni memang tak menyertai apa-apa antara bangsa punya pertandingan. Buta podium ada yang bersalah. Negara lain punya atlet mungkin pun sudah bersalah, tapi kita tak dapat dinilaikan lah. So far, saya yakinlah pasukan Wushu, jika mereka atlet kami tak ada mistake di competition, kita memang ada peluang. Di Filipina pada 2019, Wushu menyumbang 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Okey, jangan lupa minggu ini 5-5 Aziz Kota bersama Lokman Laji. Laporan itu mengakhiri edisi buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah Sukan Negara dan Mutiara Ramadan. Salam nuzul Quran diucapkan kepada muslimin dan muslimat. Semoga kita bertemu lagi di edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dah sampai kepada pertengahan Ramadan, yang mana kita dah berpuasa beberapa hari dan kita tinggal separuh lagi. Namun dalam kesempatan kali ini kita nak muhasabah diri. Adakah sejauh mana puasa yang kita lakukan sebelum ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kerana baginda Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat terhadap makan dan minum yang tinggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan kepada hadis ini, dapat kita simpulkan bahawasanya puasa bukan hanya setakat kita meninggalkan makan dan minum, tapi juga adalah proses bagaimana untuk mendidik kita supaya menjaga diri kita daripada untuk mengawal daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Kalau tidak, maka puasa yang kita buat selama 13 jam ataupun lebih, maka tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, jaga mulut, jaga bahasa, kerana ia akan membawa binasa.
renungkan dan fikirkan. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.